Sesiapa yang sabar atas buruk akhlak istrinya, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala seperti apa yang Allah beri kepada Nabi Ayyub atas ujiannya. Maka sesiapa di kalangan perempuan yang bersabar dengan buruk akhlak suaminya, maka Allah akan berikan kepadanya pahala seperti pahala Asiyah, istri Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik baca kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqi az-zawjain, karangan seorang ulama daripada Yaman yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullah. Dan kita masuk pada perbahasan waruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara 'ala su'i khuluqi imra'atihi a'tahu Allahu minal ajri misla ma a'ta Ayyuba 'ala bala'ih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahawa Rasulullah bersabda, man sabara ala su'i khuluqi imra'atih, sesiapa yang bersabar di atas kejahatan akhlak istrinya, man sabara ala su'i khuluqi imra'atih, sesiapa yang bersabar di atas keburukan akhlak istrinya, sesiapa yang sabar atas buruk akhlak istrinya, a'tahu Allahu minal ajri, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala misla ma a'ta Ayyuba ala bala'ih, seperti apa yang Allah beri kepada Nabi Ayyub atas ujiannya. Tamam. Dan disebut lagi, wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'taha Allahu misla sawabi Asiyata imra'ati Fir'aun. Maka sesiapa di kalangan perempuan yang bersabar dengan buruk akhlak suaminya, maka Allah akan berikan kepadanya pahala seperti pahala Asiyah, istri Fir'aun. Tamam. Baik, apa yang telah Allah Ta'ala uji kepada Nabi Allah Ayyub? Siapa yang ini bagi lelaki dulu. Sesiapa yang bersabar di kalangan lelaki ke atas buruk akhlak istrinya, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti mana diberikan pahala kepada Nabi Allah Ayyub dengan bersabar di atas ujiannya. Allah menguji Nabi Allah Ayyub dengan 4 perkara. Yang pertama, faqdil mal, hilang harta. Berapa tahun Nabi Ayyub diuji? Sebagian ulama kata sinin, beberapa tahun. Pertama ada sebagian kata 3 tahun. Yang kedua pada ulama sebagian kata 7 tahun. Yang ketiga sebagian ulama kata 18 tahun. Dan dalam Hasyiah Al-Jamal dinukilkan daripada Al-Karkhi yaitu 18 tahun, dan kata Al-Imam Al-Karkhi hadza al-qawlu huwa sahih. 18 tahun kena uji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala dalam kitab At-Tahbir karangan Al-Imam Suyuti diceritakan bahawa Nabi Ayyub hidupnya 63 tahun dan ujiannya adalah selama 7 tahun. Jadi berlaku khilaf ulama dalam masalah tersebut. Tapi Imam Karqi mengatakan yang sahih adalah 18 tahun. Maksudnya panjang masa. Kalau kita kena uji baru 2 tahun, baru 1 bulan, lepas tu kita duk rasa macam kita lah paling diuji oleh Allah pada waktu tu, lekeh sangatlah. 18 tahun ni kena uji ni. Hilang anak-anak, hilang harta yang pertama. Harta Nabi Allah Daud ni luar biasa. Saya cerita. Yang kedua, faqdu waladihi, hilang anak.
anak-anaknya mati. Yang ketiga, tamziqi jasadih, jasadnya menjadi kesakitan. Tamziq ni sini kalau kata bahasa, kita nak terjemah bahasa tu, yang saya sebut nak terjemah bahasa, dia kata macam terkoyak tubuhnya. Bahasa kita sebut kata kesakitan yang luar biasa yang ditanggung oleh Nabi Allah Ayyub. Tapi Imam Al-Bajuri rahimahullah menyebutkan dalam kitab Jauharah bahawa kesakitan Nabi Ayyub hanya pada batinnya sahaja, bukan pada zahir. Zahirnya adalah seperti biasa, batinnya sahaja yang sakit. Sebab bahagian dalam kitab-kitab tafsir disebutkan kata Nabi Ayyub penyakit kulitnya terkena, dia keluar macam jerawat, kemudian dia jadi gatai, dan bila dia garu maka akan luruh daging dia. Dan ini termasuk daripada nau' minat tanqis kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Maka kerana itu Imam Al-Bajuri rahimahullah menyebutkan kata hakikatnya yang sakit tadi hanya pada bahagian dalam badannya sahaja, bukan di luar jasadnya. Dan kemudian yang keempat, bala yang diuji oleh Allah kepada ujian yang diterima oleh Nabi Allah Ayyub ialah seluruh manusia mengasingkan diri atau memulaukan beliau, melainkan isteri yang seorang saja, namanya Rahmah. Maksudnya namanya Rahmah kalau tak salah, isteri yang menjaga Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Dan kemudian antara ujian yang Allah Ta'ala bagi, Nabi Ayyub ni orangnya kaya. Allah Ta'ala bagi kepada beliau dengan anugerah harta yang luar biasa. Beliau ada banyak unta, lembu, kambing, fiyalah. Jadi Nabi Allah Ayyub alaihi salam ada banyak harta seperti unta, lembu, kambing, gajah, dan juga himar. Dan beliau ada qamsumi'ati faddanin. Qamsumi'ati faddanin yatba'uha qamsumi'ati abdin. Faddan di sini kalau kita dimaksudkan dengan sini adalah tanah. Satu faddan ni diguna istilah keluasan tu dalam yang digunakan di Mesir dengan di Sudan. Dua negara ni saja yang guna istilah faddan. Kalau orang sebut satu faddan, berapa satu faddan? Lebih kurang 4,200 meter persegi. 4,200 meter persegi. Itu satu faddan. Kalau kata dengan tanah lah, 4,200 meter persegi bermakna kira sendiri lah. Kira lebih kurang 4 kilometer persegi. 4 kilometer persegi. Itu satu faddan. Sayyidina Ayyub ada 500 faddan. Itu tanah dia. Sebahagian lagi kata faddan di sini dengan makna sawrain yuhrasu alaihima fi qiran. Maknanya alatul hars, atau alat untuk berkebun. Alat untuk berkebun tadi seperti 2 ekor lembu yang digunakan untuk membajak. Jadi faddan maksudnya 2 ekor lembu pembajak. Bermakna ada 500 ekor lembu pembajak, besar tanah dia. Allahu a'lam. Jadi ada 2 maksud faddan di sini. Sama ada faddan yang dimaksudkan adalah keluasan tanah. Yang tu kalau kata kita kira dengan keluasan tanah tadi luar biasa dia punya luah dia, karena satu faddan bersamaan dengan 4,200 meter persegi. Sayyidina Ayyub ada 500 faddan. 500 faddan. Lalu tu kata Imam Tabari dalam tafsir, wa kana li Ayyuba al-bathaniyatu min asy-Syam kulluha bima fiha min syarqiha wa gharbiha wa kana lahu biha 1,000 syatin bi ru'atiha wa 500 faddanin yatba'uha 500 'abdin. Beliau ada 1,000 ekor kambing yang dijaga oleh pengembala kambing, dan beliau mempunyai 500 faddan yang yatba'uha 500 'abdin,
yang dikerjakan oleh 500 hamba. Dan setiap hamba tadi ada isteri, ada anak-anak dan ada harta pula. Hambanya pula ada harta. 500 hamba tadi bukannya hamba kosong ni, hamba yang ada isteri, ada anak, ada hartanya sendiri. Tamam. Dan yahmilu alata kulli faddanin atanun. Alat untuk dibawa kepada jadi faddan di sini yang dimaksudkan bukan tanah. Faddan di sini adalah dimaksudkan dia dengan lembu pembajak yang digunakan oleh Nabi Ayub alaihissalam untuk membajak tanah. Yahmilu alata kulli faddanin atanun. Maksudnya setiap daripada lembu pembajak tadi yang akan bawa alat tadi sebelum sampai ke tempat pembajak, seekor himar betina, seekor keldai betina. Dan setiap keldai betina itu pula ada 2 ekor anak atau 3 ekor anak atau 4 ekor atau 5 ekor atau lebih. Maknanya banyaknya harta Nabi Allah Ayub alaihissalam. Dan bila mana iblis melihat nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada Sayyidina Ayub alaihissalam, dan iblis rasa cemburu disebabkan mendengar pula jawapan ataupun salatul malaikati ala Ayub. Malaikat di langit akan selalu mendoakan Nabi Allah Ayub alaihissalam dengan kesyukuran yang beliau selalu lakukan. Dengan nikmat yang banyak tadi, Nabi Ayub tidak melupakan sedikit pun kepada Allah, kerana beliau Nabi. Dan begitu iblis pada waktu tersebut boleh sampai ke langit untuk mendengar berita di langit. Syaitan boleh sampai di sana dan dia boleh duduk di mana-mana tempat untuk dia duduk, bersembunyi di langit, dan kemudian dia akan dengar apa yang malaikat bincang. Jadi rahsia-rahsia langit masih syaitan tahu, iblis tahu pada waktu tersebut. Iblis adalah bapa kepada jin yang jahat. Maka jin jahat dipanggil syaitan, jin yang baik dipanggil jin. Bagi ulama bahagi itu, jin yang baik ini, jin muslim dipanggil jin, jin yang jahat dipanggil syaitan. Gitu. Dan ada sebahagian mufassirun mengatakan bahawa iblis ni tempat dia adalah di langit ke-7, dan ini kata Imam Ibnul Arabi Al-Maliki qaulun batil. Kalam ni kalam batil. Kenapa? Karena iblis diturunkan, dihalau daripada langit dan digugurkan ke bumi. Bagaimana boleh naik ke tempat redha, iaitu ke tempat yang tertinggi bersama dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam? Mustahil. Jadi dia boleh sampai ke tempat tersebut, cuma dia bukan tempatnya di situ. Dan bila dia dengar ucapan-ucapan malaikat, pujian-pujian malaikat kepada Nabi Allah Ayub, maka dia dengki. Lalu dia pun sebut, Ilahi nazartu fi abdika Ayyuba fawajadtuhu syakiran hamida. Saya telah melihat kepada hambamu Ayub, saya dapati dia ni orang yang bersyukur. Ala walau ibtalaitahu la raja'an syukrika wa ta'atik. Tapi kalau kamu uji dia, wahai Allah, saya rasa yakin dia mesti akan tidak lagi syukur kepadamu. Dia sebut itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, intaliq faqad sallattuka ala malih. Pergi, uji dia. Tengok. Kamu kata macam tu kepada Sayyidina Ayub, pergi uji dia. Ini kita dah cerita dah pasal Nabi Ayub hari itu, tentang kisah Nabi Ayub. Maka bila diizinkan oleh Allah untuk iblis melakukan kejahatan kepada harta Nabi Allah Ayub, maka iblis mengumpulkan seluruh afaritis syayatini wal jin, mengumpulkan seluruh syaitan, jin, ifrit dan seumpama dengannya. Jadi jin-jin ni pun dia ada banyak nama. Itu kata masyayikh, jin kafir dinamakan syaitan, jin mukmin dinamakan jin. Dalam Umdatul Qari disebutkan jin ni di sisi ahli kalam dan ahli ilm bil lisani yunazzaluna ala maratiba, diturunkan ada martabat dia. Jin pun ada martabat dia juga. Kalau satu jin disebut jinni. Kalau yang duduk dengan orang dipanggil amir. Jin yang duduk dengan orang ni dipanggil amir. Ini duduk kota rumah, malam-malam dengar lu berlari. Kalau kita makan, dia turun sekali makan. Tak baca bismillah, dia akan turun makan dengan kita. Baca bismillah, dia akan naik balik. Kalau tak terlupa nak baca pada mula, dia akan makan dengan kita. Baca tengah-tengah, dia akan muntah keluar balik. Dia tak lepas habis. Ini dipanggil amir jin ni. Jamak dia ummar.
Jamak kepada Amir, Ummar. Dan ada jin yang memang suka kacau budak-budak, dipanggil arwah. Arwah. Roh-roh jahat ni dipanggil. Dan kalau jahat sungguh-sungguh dia jadi syaitan. Tamam? Dan kalau tambah jahat lagi, dia ada jahat juga, jahat pun ada peringkat juga. Jahat biasa, ni jahat gaban punya ni. Hak jahat atas lagi dia panggil marid. Marid. Kalau dia jahat dan dia kuat pula, dia panggil ifrit. Jamak dia afarid. Ini jin ifrit dipanggil. Ifrit ni yang paling kuat sekali. Jadi bila dikumpulkan ifrit, dikumpulkan jin-jin jahat, syaitan-syaitan, maka kata iblis kepada anak-anak buah dia ni, qad sallattu ala mali Ayyub. Aku telah diberikan izin oleh Allah untuk menguasai harta Ayyub. Boleh kamu nak buat apa-apa. Maka ifrit qala li ifritin minha i'til ibila wa ru'ataha fa ahriqha. Iblis kata kepada ifrit, dia kata, kamu pergi dekat unta-unta Ayyub dan kamu bakar unta dia. Jadi maknanya di sini ada juga kadang-kadang perkara yang berlaku kepada seseorang tadi adalah dengan taslitus syayatin. Syaitan yang buat jahat kepada rumah dia tadi. Kadang-kadang. Tu kadang-kadang ada rumah kena dua terbakar rumah tu. Tapi bila cek balik kita kata ada kebakaran tu pada kotak fuse contohnya, ataupun pada laluan elektrik. Itu semua adalah api. Faham? Sebab tu kena baca doa. Baca doa dan juga nak keluar rumah, masuk rumah. Ada doa-doa yang diajar oleh para ulama. Antaranya apa dia, kalau nak masuk rumah jangan tinggal baca surah Al-Ikhlas. Pertama baca ayat kursi, kemudian baca surah Al-Ikhlas. InsyaAllah akan dijaga rumah tadi. Kemudian disebut oleh ulama letak burdah Al-Imam Al-Busiri, letak kitab Sahih Bukhari dalam rumah tu antara hisnul hasin, penjagaan daripada Allah kepada rumah-rumah tersebut. Baik, kalau terbakar juga buat macam mana? Janganlah semua benda dituduh jin tu. Dituduh jin pula semua, ini mesti jin ni hak bakar ni. Ni mesti jin kepada Islam lah, mukmin. Ni mesti syaitan ni yang bakar ni. Boleh jadi. Boleh jadi. Sebab tu ada kadang-kadang untuk para guru, para alim ulama, bukan orang dengki, jin dengki. Ada pelajar-pelajar yang mengaji di pondok, bukan yang benci dia tadi ni. Kalau setakat Wahabi itu biasalah. Kalau kata nak buat dengan sihir ke apa ke semua, mungkin boleh jadi. Itu pun dengan jin juga, tapi bukan yang dilakukan oleh manusia. Jin sendiri yang buat. Boleh jadi. Salah seorang guru kami, guru kepada para guru kami, Syekh Tajul Muhaqqiqin di India, di Kerala, seorang syekh nama Tajul Muhaqqiqin Uhaimin. Syekh Uhaimin ni saya pergi jumpa dengan dia, dan sempat saya baca sikit Muqaddimah Fathul Mu'in tu, sikit saya baca dekat beliau. Disuruh oleh Maulana Syekh Ahmad untuk saya pergi jumpa dengan Syekh Uhaimin ni. Syekh Uhaimin ni duduk dalam rumah dia, kami pergi jumpa tu, dia duduk dalam bilik, dan kemudian ada pagar kat rumah dia tu, kami tengok jumpa dia dekat jaring tu saja, kerana dia tak sihat, dia sakit. Syekh Uhaimin ni alim kabir, hafal Fathul Mu'in, hafal. Saya bila suruh dia baca, saya nak baca Fathul Mu'in tu, ingatkan dia nak suruh saya baca, tak, dia yang baca. Dia baca Fathul Mu'in tu syarah, bukan matan tu, dia baca syarah. Qala musannifu rahimahullah, betul dia baca, dan dia syarah pula kalimah-kalimah Fathul Mu'in tadi. Ana beliau antara dia sekarang ni setiausaha bukan setiausaha, dia bendahari kepada majlis ulama majlis ulama Kerala, majlis ulama di Kerala. Syekh Uhaimin ni waktu dia mengaji, dia tak boleh hadir ke kelas guru dia Maulana Syekh Bahrul Ulum. Ini dicerita oleh salah seorang daripada murid yang ikut saya dalam perjalanan tadi, Ustaz Ishaq. Dia yang cerita kepada saya. Dia kata Maulana Syekh Tajul Muhaqqiqin ni waktu ketika dia belajar dengan Syekh Bahrul Ulum Zainuddin di di tempat pengajian mereka, daripada ni pengajian Syekh Sulaiman Ahmad, guru kepada Maulana Syekh Abdul Rashid Musliah, Syekh Abu Bakar Ahmad. Syekh Abu Bakar Ahmad ni mufti India sekarang. Kemudian dengan Syekh Tajul Muhaqqiqin Uhaimin. 3 orang ni kawan baik. Syekh Tajul Muhaqqiqin dia jangan pakai baju. Dia kalau mengajak dia pakai kain pelikat, kain putih tu.
Baju tak pakai, dia pakai kain tak atas kepala. Dan kipas ni memang kena ada di belakang selalu. Kerana dia selalu panas. Dan dia selalu kena siram badan dia dengan air. Tidak, dia akan jadi terlalu panas badan dia. Sampai waktu kita mengaji lagi macam tu. Jadi diceritakan kata waktu dia mengaji kepala dia selalu pening. Tak boleh mengaji. Dia mengaji dia akan jadi sakit kepala sangat sampai tok guru dia Syekh Bahrul Ulum kata kamu tak payah main kelas pun tak apa. Tak payah main kelas pun tak apa kerana kamu sakit. Tapi kerana semangat dia nak main mengaji, dia minta izin dengan tok guru dia nak main juga duduk dalam kelas. Duduk di belakang dan dia akan siram badan dia dengan air waktu tengah Syekh duduk mengajar. Mana terlalu panas. Tak sama lah belajar zaman lah dalam kelas ni sejuk sedia, tidur menyak. Dia terlalu sejuk sangat pula dah. Ni terlalu panas badan sampai punya nak mengaji tuang ayak pula dengan badan dengan ayak. Duk atas tilam tu tuang ayak, tuang ayak. Anak murid kita pula tak payah tuang. Dia memang tuang lah. Tuang mata naik ke langit lah. Jadi waktu dia mengaji tadi disebabkan kerana kesungguhan beliau tersebut. Dan dikatakan, saya tanya kenapa jadi macam tu? Katanya kerana beliau ini didengki oleh jin. Masyayikh dia sebut kata ni jin dengki dengan dia, tak mau bagi dia mengaji, maka sallata alaihi. Disakitkan dia dan kemudian dipanahkan tubuh dia dan seumpama dengan. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada beliau dengan ilmu laduni. Dengan sebab kesungguhan dia Allah Ta'ala bagi. Dia boleh faham masalah awisah, masalah-masalah yang susah dalam kitab-kitab difahami oleh beliau dan disyarah oleh beliau dengan mudah. Jam'ul Jawami', Kanzur Raghibin, Syarah Mahalli, semua mudah aja bagi beliau setelah itu untuk beliau syarahkan. Dan beliau antara pemuka ulama besar di Kerala sekarang. Masih hidup. Muammarin, umur dah tua dah 80-an. Dan saya sempat jumpa baru ni ketika di Kerala. Dan beliau ijazahkan dengan ijazah-ijazah beliau. Saya cakap Arab, dia cakap India. Saya tak faham, itu diterjemah oleh salah seorang murid ni. Dia faham cakap saya pun tak faham cakap dia. Dia tanya, cakap India. Cakap bahasa Malayalam, tanya mai pada mana, saya pun mampu. Lepas tu anak murid seorang terjemah. Jadi saya pun bagi tahu balik dalam bahasa Arab. Kemudian dia tanya lagi, dia fahamlah bahasa Arab, memang dia jelas lah. Memang dia mempakar betul bahasa Arab. Alim dalam ilmu nahu, alim dalam ilmu usul, alim dalam ilmu fiqh, alim dalam mutafannin. Ini orang yang menguasai banyak bidang ilmu. Syekh Uhaimid ni. Tajul Muhaqqiqin. Gelar dia Tajul Muhaqqiqin. Tamam. Jadi ada orang yang macam tu yang dikacau oleh jin sampai tahap macam tu. Tapi bukan semua benda lah dengan jin kita ni. Sakit pun sikit semua jin. Sadung kaki sikit jin dah ni. Lepas tu tangan patah jin dah ni. Sakit jantung tak mau jumpa doktor, jin juga. Janganlah semua jin. Ada waktu kena jumpa juga dengan doktor. Guru saya Maulana Syekh Yusri hafizahullah pakar bedah. Hak baru ni bila saya sebut dalam TV Hijrah tu, ramailah wahabi meroyan. Pakar marah. Padahal cerita tu jelas-jelas. Kalau orang faham bagi elok cerita tu kata dia kalau bengong ni jangan share sangat dengan orang. Kalau boleh tu simpan dekat diri kita dan bagi sikit kat anak-anak cucu dia. Hak Wahabi tu. Ni tidak dia pergi tu share kat orang, bagi tunjuk kata dia tu tak erti. Saya cerita dalam TV Hijrah tu. Habak kata, depa sebenarnya depa tak puas hati. Wahabi dia tak puas hati saya masuk TV Hijrah. Sebab dia nak masuk tak boleh. Hak tu je. Dia tak puas hati sampai lah ni. Hak duk masuk dalam TV Hijrah lah ni adalah ahli sunnah. Lepas tu dia kona merata. Lepas tu duk lari ulang tajuk yang sama. Saya periksa Quran di Mesir dapat 7/100. Hak tu duk lah tu. Tu periksa master. Dan saya pun tu periksa Quran. Yang pandai pula betul usul tafsir lah. Kepala bapak dia lah, Wahabi ni. Usul tafsir. Pandai je dia. Ni kata dah lah jahat. Fitnah pula. Baik dapat 7/1 tu periksa Quran. Periksa Quran tu memang kena hafalan Quran. Saya tak hafal Quran. Nampak macam mana? Saya pergi periksa tu saya tak hafal. Tapi saya pergi. Kurang-kurangnya tak buka Quran kat bawah meja. Hak berlambat-lambat orang buka Quran bawah meja. Ibu-ibu ayah tak tahu.
Kawan-kawan saya daripada Pakistan, ada daripada India, saya pergi jumpa. Tahun 1 saya dengan tahun 2 saya dengan mereka. Lepas tu tahun 4 tengok-tengok mereka dah tahun 4, saya duduk tahun 3 lagi. Tahun 2, mereka dah tahun 4. Saya ikut kelas guru saya, pergi masuk. Lah, pok ni semua kaki peniru dulu ni. Habis dah Azhar. Balik ke India dah tak tahu jadi nak apa tahu. Nah, asal jadi syekh apa, no? Tak pun duk jual kapek tu kan, Allah alam. Habis meniru. Semua naik tahun semua. Tapi bukan semua hak naik tahun tu meniru. Dah bukan tu saya maksudkan. Hak saya kata ada yang macam tu. Kami ni, saya ni tak macam tu. Jadi saya tak ambil Quran, tak bawah meja, tak pegang handset, buka Quran, buat-buat tengok Quran dalam ni apa semua. Tak meniru. Saya tak apa, saya pi dalam kelas. Hadir. Saya tak boleh jawab. Saya duduk saja. Memang saya duduk saja pun. Saya tulis qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad 3 kali saya tulis, saya pun duduk. Sejam, tak boleh keluar. Lagi sejam tak boleh keluar. Ini saya cerita betul-betul ni. Bila doktor mai tengok. Oh tak tulis. Saya pun. Saya tak tulis apa, saya tak apa. Quran, saya tak apa. Jadi ayat itu tadi mereka nak kira reka Quran. Jadi saya pun duduk buat macam mana. Habis tulis tak kata tu. Dapatlah hak banyak saya dapat tu. Tak apalah kawan-kawan saya pergi periksa. Nah, kalau kena pusing duk ulang hak tu saja, kawan-kawan hak tu akan menjatuhkan. Tak ada heran ah. Yang tu master ibu-ibu semua. Master di Azhar tu, bahasa saya ambil periksa tu master di Azhar. Depa duk kata saya ni tak habis Azhar. Ada ni adik-adik beradik saya mai. Depa duk kata tak habis Azhar. Tak habis hepanya, saya habis. Ingat saya jenis duk abang korang pergi tulis dalam Facebook. Ini sijil BA saya. Macam tu. Hak duk kata kat saya tu, kerja Grab ya. Tak kata habis mengaji mana pun tak tu. Hak je dah jadi pagat pun dah. Hak ada kat OKU pun dah. Jadi kita kata hak tu lah standard dia pun. Lepas tu bukan main lagi kata kat kita. Amboi. Jadi saya pun tak apalah. Mereka duk ulang hak tu. Mereka tak boleh jawab saya duk kata. Ulang balik. Duk kata hak benda yang sama. Kata, kalau hang berani, anak jantan, tak usah duk ulang, duk kono kok benda lain. Jawab saya kata. Ibu-ibu semua. Bila saya cerita pasal Syekh Yusri, saya kata Maulana Syekh Yusri, bila dia cerita tajuk dia pasal kekejaman akhir zaman. Kekejaman akhir zaman tu, Ustaz Azhar Ghazali tanya dekat saya dalam tu. Podcast tu dia tanya. Dia tanya, macam mana kita nak buat? Dia kata, Syekh, kita nak buat macam mana ni? Masalah sekarang ni, satu lagi mereka tak puas hati, apa ni, mereka panggil saya Syekh. Itu pun tak puas hati kok. Guru-guru saya panggil semua, saya, tok guru saya semua panggil saya Syekh. Hak tu je. Syekh ni, orang panggil, mereka buat tikai beli. Ya. Tikai kata Syekh. Lepas tu, panggil lah dekat doktor hang tu panggil Syekh. Awak tak panggil? Dia pun takut. Nak panggil Syekh ni, dia pun takut. Dia boleh mengaku dia doktor lah. Masyayikh kami kalau ada doktor dengan panggil Syekh, disuruh panggil Syekh lagi daripada panggil doktor. Saya akan ambil PhD, tunggu, Wahabi. Bila saya tak tahu. Jadi saya akan ambil nanti. Apa tunggu baik. Buat elok ni. Jadi bila saya cerita pasal itu, saya ceritalah. Bila dia kata, kenapa jadi macam tu? Karena saya kata, karena tidak ada Rasulullah dalam hati mereka. Kalau tu dia jadi kejam. Rasulullah tak ada dalam hati mereka. Lepas tu saya kata, saya ceritalah macam mana Maulana Syekh Yusri hafizahullah. Itu saya kata, kalau kata pemimpin ada Rasulullah dalam hati, dia tak akan buat zalim kepada rakyat. Dia tak akan korak. Dia tak akan buat kerja kerana untuk diri dia. Dia akan buat untuk umat. Kalau seorang guru dalam hati dia ada Rasulullah, dia tak akan khianat anak-anak murid dia. Dia akan ajak anak-anak murid dia dengan ilmu yang bermanfaat. Dia akan bagi petunjuk kepada anak-anak murid dia untuk jalan kepada Allah. Murid kalau ada dalam hatinya Rasulullah, dia tak akan biarkan pengajian dia tadi dalam keadaan yang tidak dapat faedah. Sehari dia tak akan berlalu melainkan dia akan dapat faedah. Ayah kalau ada Rasulullah dalam hatinya, maka dia akan jaga keluarga dia dengan baik dan akan dilorong keluarganya dengan agama. Bukan hanya cari duit untuk makan saja. Isteri macam tu juga, anak-anak macam tu. Saya sebut umumnya lebih kurang itulah. Dan saya sebut kata kalau doktor dalam hatinya ada Rasulullah, dia tak akan tengok orang yang depan dia ni sebagai qita'atul lahm, daging kosong saja yang tempat dia cari duit. Dia bedah untuk dapat duit kat dia.
Tak. Doktor kalau adalah hatinya Rasulullah, dia takkan buat macam tu. Dia akan tengok, ni umat Nabi Muhammad, saya kena layan umat Nabi Muhammad ni dengan baik. Nurse, kalau dalam hati dia ada umat, dalam hatinya ada Rasulullah, dia tak akan tengok orang yang di hospital tu sebagai bebanan. Dia akan tengok ni adalah seperti ayahnya sendiri, ibunya sendiri, adiknya sendiri, abangnya sendiri, yang dia kena uruskan dengan baik. Karena dalam hatinya ada Rasulullah. Wa fi anfusikum, apa ni? Macam mana? Ayat Quran? Tak, Rasulullah tu. Apa dia ayat dia? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Anna fikum Rasulullah. Ketahui dalam dirimu tu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya cerita pasal Maulana Syekh Yusri. Kata Syekh Yusri pernah pergi bedah, terlibat dalam misi keamanan, pergi ke Peshawar, duduk di sempadan Afghanistan untuk dihantar oleh kerajaan Mesir untuk menjadi petugas keamanan dan kesihatan untuk mangsa peperangan, dan ditempatkan di Peshawar. Kemudian Maulana Syekh Yusri ni tanya kepada guru beliau sendiri, Syekh Abdul Qadir, Dr. Abdul Qadir, pakar bedah di Mesir pada waktu tu. Dia tanya, macam mana saya nak jadi pakar bedah juga macam Syekh, macam doktor. Doktor kata, kamu kena pergi perang. Kamu kena pergi perang baru kamu akan jadi pakar bedah. Karena waktu perang kamu akan berhadapan dengan macam-macam situasi dan kamu akan berusaha untuk jadi orang yang terbaik untuk bedah pada waktu itu. Karena luka perang ni tak sama dengan luka biasa ni. Jadi kata Syekh, dia pun tekad untuk pergi perang. Pergi perang tu maksudnya terlibat dalam peperangan tersebut untuk menyelamatkan mangsa-mangsa peperangan tadi. Dan daftar diri dia, nama dia daftar kepada kerajaan Mesir, dan selepas 2 bulan atau sebulan keluar nama Syekh, dipilih untuk pergi ke Peshawar. Syekh pergi. Duduk lebih kurang sebulan. Syekh balik, dia cerita kat kami, dia balik bila ada satu malam tu, kata Syekh, dia tidur dengan, sepatutnya katil dia 2 tingkap macam ni, Syekh tidur atas. Tapi malam tu Syekh kata dia tak mau tidur di atas katil ni, dia tidur di atas lantai malam tu. Dan malam tu lah peluru berpandu masuk kena katil bahagian atas tu. Peluru tu masuk daripada pintu rumah ni, pum, kena ke bahagian atas katil tu dan tembus rumah. Peluru tu, kalau Syekh kata, kalau aku ada atas tu, aku tak ceramah dah malam ni, dia kata. Malam-malam Syekh cerita tu, saya tukang terjemah. Ni Syekh sebut ni di Mesir waktu ketika di depan pelajar-pelajar perubatan. Syekh nak bagi semangat kat pelajar-pelajar perubatan, suruh mengaji sungguh-sungguh. Ramai jadi saksi pelajar-pelajar perubatan, jadi doktor ramai dah lah ni. Mereka dengar ceramah tu, hak Syekh tu. Saya yang terjemah malam tu di Mesir. Dan waktu tu Syekh cerita, kata aku sempat bedah dalam masa 1 bulan ke 2 bulan tu 150 orang pesakit. Bedah dalam keadaan alat tak cukup, dan alhamdulillah semuanya berjaya. Mereka semua berjaya dibedah dengan baik dan mereka hidup. Dan doktor-doktor sana pelik dan tanya kepada Syekh Yusri, apa rahsia kamu punya pembedahan tadi berjaya? Apa kata Maulana Syekh Yusri? Ini saya sebut tu, saya kata kerana saya bedah dengan hati, bukan dengan tangan saya. Saya sebut tu. Kalau orang faham ni, dengar yang saya sebut tadi ni, faham tak maksud dia? Maksudnya apa dia? Maksudnya beliau membedah tadi dengan perasaan dia, bukan dengan tangan semata-mata. Ini bahasa tadi ni jelas. Wahabi, ya Allah ya Karim. Habis semua pakat tulis. Tag doktor-doktor Wahabi hal lain. Kawan-kawan ni pakat kata, lepas ni hampa tak duk bedah dah dengan tangan, kata. Pakai tak ada ajar lepas ni. Doktor-doktor kena tutup kedai dah, kena tutup hospital. Kena bedah dengan hati semua, tak duk buat apa dah. Bongoknya Wahabi ni luar biasa. Saya tak pernah jumpa orang yang paling bongok dalam dunia melainkan Wahabi. Tamam? Tu pun tak kata kat kita. Kenal kita pun tak. Kata. Saya ni, orang panggil, bukan nak marah kat depan, tapi kata api lah. Dah halal boleh kata. Mic duduk kat kita. Dalam rancangan TV tu, patah perkataan pun saya tak sebut Wahabi. Tapi punya Wahabi ni pedengki dengan orang. Dia punya nak jatuh, dan dia nak marah kat TV Hijrah. Dia marah kat Jakim, marah kat TV Hijrah. Semua tu nak masuk semua. Orang panggil desperate, dia panggil, faham tak? Desperate. Dia panggil poyo, pulun. Pulun ni, dia takkan boleh dapat. Dia ingat dia dapat satu kedudukan dalam pangkat, dalam politik. Dia ingat dia boleh ambil semua. Hak ni perangai Wahabi. Ibu kena beringat. Dan juga kena tahu, ambil berat juga dengan masalah ni. Puak ni, puak yang tak akan rasa puas. Nafsu kebinatangan tu luar biasa. Dia akan buat fitnah ni dengan pelbagai bentuk. Baru ni dia sebut,
Ni ada seorang makhluk Allah Ta'ala, dia masih makhluk Allah lah. Alhamdulillah. Pak Long ni. Dia habis sebut kata ni kena jaga juga dengan jalan-jalan tarim ni. Ulama-ulama tarim ni pun mai daripada madrasah tarim ni pun kena jaga-jaga juga dia kata. No? Sampai tiang-tiang di tarim pun jadi wali, anjing-anjing di tarim pun jadi wali. Dia tak boleh nak beza kalam orang tadi tu dengan hanya maksud sebagai gurauan ataupun dengan maksud. Ada ulama-ulama sebut dulu kata kalau kata kamu ke tarim, hormati ahli tarim walau anjingnya. Adalah seorang ustaz ni dia bicara salah, dia kata anjing tarim pun jangan main-main, dia kata. Tok wali juga dia kata. Kawan melawak aja pun. Janganlah betul sangat hampa ni, sampai ke Tuhan di langit pun hampa betul. Dengan kalam orang pun hampa tak arti nak nilai noh. Punya mangkuknya Wahabi ni luar biasa betul lah. Kata tiang jadi wali. Ibu-ibu tiang boleh bercakap. Tiang boleh bercakap, apa masalah ibu ayah? Apa masalah kalau tiang bercakap? Batang kurma zaman Nabi bercakap. Tu saya kata kalau Wahabi ada zaman Nabi, agak-agak macam mana batang kurma tu? Agak. Waktu ketika keluar ayat di celah tangan Nabi. Ibu ayah tahu siapa dia yang komplain? Hak keluar ayat celah tangan Nabi. Abdullah bin Ubay. Dia duduk ramai-ramai dengan puak munafik. Dia kata apa? Aku nak tengok lebih daripada tu ya. Nabi panggil dia. Meh. Dia ingat Nabi tak dengar. Jauh, Nabi duduk jauh. Nabi panggil dia. Kamu cakap apa tadi? Tak ada ya Rasulullah. Tak ada, mana ada apa semua ni. Panggil ni sebiji ni. Ada anak cucu dia, ada belah tepi tu sikit nah. Anak cucu dia. Rupanya ada, keturunan tu ada. Perangai jenis komplain ni, jenis semua benda yang kadang-kadang benda tu tak patut komplain pun dia nak komplain ni, ada sampai elok. Jaga. Benda Jakim perlu dirombak. Jakim tak buat kerja. Saya pergi program Jakim, ibu ayah semua. Saya pergi program Jakim. Program Jakim, saya ceramah ni ada Pak Long ada. Saya pergi ke program Jakim. Di program Jakim tu saya ceramah pasal mazhab Imam Syafi'i. Kelebihan mazhab keperluan mazhab Imam Syafi'i dan juga bukan keperluan, sejarah mazhab Imam Syafi'i dan juga macam mana masyarakat Nusantara kita ni berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i. Seminar fiqh Syafi'i, anjuran Yadim dan juga Jakim. Saya dijemput sebagai pembentang. Waktu saya bentang, habis saya bentang, biasalah pakai ambil gambar. Antara yang ambil gambar dengan saya adalah Global Ikhwan. Mereka pun main dalam majlis. Jadi mereka ambil gambar tu. Mereka pakai share gambar tu. Mereka kata, tengok. Tok Syekh ni ambil gambar ni, geng juga. Tu kata Wahabi ni kalau kata, tu kata, kalau bodoh, jangan tok share dengan orang. Bagi ke anak cucu hang jadilah. Tu program Jakim tu. Yang telah buat lagi pula pakai dokumen. Biasalah mungkin Syekh mungkin dia tak tahu program tu siapa yang anjur. Jadi rupanya JISB program tu Jakim yang anjur. Program tu daripada ni. JISB mai pada waktu tersebut. Apa masalahnya dia nak ambil gambar? Dia pakai piak ke? Jadi ambil gambar dengan saya. Apa masalahnya? Oh, Syekh Nuruddin ambil gambar juga. Syekh Nuruddin pun kena. Saya kena. Hak mereka ambil gambar dengan Yahudi pakai topi lagi sakan. Habis tu boleh nak kata Yahudi tu jadi Yahudi pada waktu tu. Kalau ambil gambar dengan harimau macam mana agak-agak? Jadi harimau. Kalau ambil gambar dengan gajah di zoo, maksudnya dia ahli zoo tu. Tu macam mana? Pak Wahabi ni lah lawak tu. Ambil gambar di fun fair, kita boleh kata rupanya dia ni memang ahli fun fair. Ambil gambar dengan badut tepi jalan, kalau duk ambil gambar hak duk pakai gambar katak tu, dia mesti katak. Macam tu. Oh, hukum dengan gambar. La ilaha illallah. Lucu tu Wahabi ni. Dan kita akan doakan mereka takkan berjaya sampai ke hari kiamat. Insya-Allah. Dia tak akan boleh menguasai negara Malaysia. Depa ni picisan saja. Dia serupa dengan Yahudi nak ambil Israel, yang nak ambil Palestin, sampai lah tak ada tanah. Macam tu lah depa. Lebih kurang. Tak akan ada tanahnya depa. Dalam muka bumi Allah Ta'ala ni, lagi mana mereka tidak beradab dengan para awliya dan para salihin. Tak akan ada tempatnya. Tamam? Mereka akan guna sepenuhnya kekuasaan yang mereka ada dengan dunia. Mereka akan guna sepenuhnya. Mereka akan mengampu, mereka akan membodek, mereka akan melakukan apa sahaja untuk mereka dapatkan. Ahli sunnah wal jamaah, golongan ahli sunnah wal jamaah yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka bukan jenis yang macam tu. Tetapi mereka ada Allah Azza wa Jalla, dan mereka ada Quran, dan mereka ada hadis. 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 Mereka ada Quran, dan mereka ada
mereka ada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ada para awliya Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa akan memberikan semangat dan juga kebaikan kepada mereka untuk mereka terus bergerak. Hak tu je. Faham? Nahnu ma'allah wa ma'a Rasulillah wa ma'a awliya'illah Subhanahu wa taala, dan negara Malaysia kita akan terjaga daripada perkara tersebut. Daripada perkara-perkara yang mereka sebutkan tadi. Insya-Allah akan dijaga. Tidak akan apa-apakan oleh kelompok tersebut. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Ada orang kata Wahabi ni benda kecil je, mereka nak berkelahi-kelahi. Nah, mereka pun umat Nabi Muhammad. Sebab umat Nabi Muhammad tu kita habaq tu, kita tak kata mereka kapiak. Cuma kita kata mereka pulun, nak tu je. Pulun, orang panggil pulun sungguh. Pulun ni sampai kita nak tengok orang pulun macam tu, wayah semua. No, dia desperate sungguh ni. Ni 2-3 hari ni cukup desperate. Ambil peluang betul-betul. Nah. Jadi mereka tengok-tengok, mereka tengok duk hentam TV Hijrah. Mereka nak marah TV Hijrah. Mereka nak ambil TV Hijrah, tapi tak biar lagi. Faham? Jadi bila tengok keluar video saya lah, oh dia guna peluang tu. Memang dia duk geram kat saya lah marah. Nah. Dia ingat kita akan duduk saja. Dia ingat kita duduk saja. Dia ingat kita tadi kata, ni mic ada kat kita. Allahu Akbar. Letihlah Wahabi ni. Kesian kita tengok mereka. Macam budak-budak. Hak tu nak masuk TV Hijrah. Nak cakap konon-konon ilmiah. Ilmiah apa bendanya mereka cakap. Ibu tak tengok podcast mereka sembang apa. Merapu, meraban. Binatang apa mereka cakap kita pun tak tahu. Ada faedah ilmu ke dapat. Tambah iman ke dengar mereka bercakap. Tak ada apa pun. Tapi itu disukai oleh orang yang seumpama dengannya. Hidung ni kalau tersumbat dan memang duduk dekat kawasan sampah dah lama, dia akan rasa kawasan sampah itulah yang paling indah sekali bagi hidup dia. Betul tak? Dia tak pernah masuk dalam kedai minyak wangi. Baru dia tahu kata dia busuk sebenarnya. Itu sebab dia. Sebab dia duduk dengan hak penjaga sampah, kaki sampah, anjing-anjing duk gonggong sampah. Duduk tu. Jadi hidung dia rasa macam inilah yang paling wangi dalam hidup dia. Dia tak pernah masuk dalam kawasan taman. Dia tak pernah duduk dekat dengan orang jual minyak wangi. Jadi dia akan kata apa? Tu macam kami je hak wangi tu, hampa kot yang busuk. Kata-kata itu pula. Ikut suka hampa lah Wahabi weh. Nah. Hidung orang hak yang rosak ni memang dia takkan mengaku kata dia rosak hidung dia. Nah. Macam tu. Jadi jangan pengaruh sangat ibu ayah semua, jangan tengok dengan perkara-perkara tersebut, kerana apa yang mereka sebutkan tadi kesemuanya adalah maksud kepada keinginan nafsu mereka sebenarnya untuk menguasai, dan Allah tidak akan menjayakan apa yang mereka inginkan. Mereka tak akan berjaya dengan perkara tersebut. Wallahi wa rabbi Ka'bah. Demi Allah. Nah, dan para muslimun sawadul a'zam ummah Malaysia ni, dan orang yang memimpin umat Nabi Muhammad di bumi Malaysia, di Nusantara ni, insya-Allah saya akan dipimpin oleh ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan itu kita yakin dengan perkara tersebut dan tidak akan berlaku kekurangan dengan perkara tadi. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan sentiasa ada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang akan sentiasa menzahirkan kebenaran. Dan bukanlah mereka daripada kelompok itu. Tamam. Saya nak cerita ni panjang, tapi masuk ke Wahabi tiba-tiba tu apa pasal? Ali Najmi, macam mana tiba-tiba pergi masuk Wahabi tu? Wahabi ni memang kacau betul majlis. Apa saja dia akan kacau, no? Syaitan tadi, no? Syaitan tadi. Ya kacau. 5 minit kita berhenti. Kemudian bila iblis turun dan dia dihancurkan ibil, dan juga ru'ah, penjaga unta Nabi Allah Ayub juga dibakar. Siapa yang bakar? Ifrit yang bakar. Maka bila disampaikan berita kepada Nabi Ayub, waktu tu Nabi Ayub sedang solat, iblis yang datang, no? Dia datang bagi tahu berita tadi. Dia kata, wahai Ayub, ahraqatin naru ibilaka wa ru'ataha. Api telah membakar unta-untamu, dan juga penjaga unta pun kena bakar habis semua. Maka apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah wa a'taniha wa huwa akhidhuha. Syukur kepada Allah. Allah yang bagi kepada saya, Allah juga yang ambil balik perkara tersebut. Kemudian dia buat lagi kepada kambing pula. Datang lagi, Nabi Ayub jawab lagi dengan perkara tersebut. Alhamdulillah alladhi huwa a'taniha wa huwa akhidhuha. Disebut gitu. Maka akhirnya iblis kata, sallitni ala waladih. Maka
Iblis kata dah harta dia pun tak berjaya ni. Dia jumpa balik. Minta kepada Allah, ya Allah, bagi aku kuasai anak-anak dia pula ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata, intaliq qad sallattuka ala waladih. Pergi. Kamu cuba pula dengan anak-anak dia. Maka apa yang dibuat oleh Iblis? Zahaba ila waladih. Iblis pergi kepada anak-anak Nabi Ayub yang waktu tu dalam rumah beliau, dalam istana beliau. Digoncang istana tadi, jatuh istana tadi sehingga mati keseluruhan anak Nabi Ayub. Istana itu hancur dengan goncangan iblis. Dia ni kuat. Maka bila dikabarkan kepada Nabi Ayub tentang kematian anak-anaknya, Nabi Ayub istighfar. Astaghfirullah. Maksudnya ujian ni makin berat. Tadi harta, sekarang anak. Dan iblis kata apa? Kamu pergi tengok anak kamu. Kamu tak tengok anak kamu, wahai Ayub. Apa yang berlaku kepada anak kamu? Perut dia terkeluar. Kepala otak mereka ni dah terpecah habis semua. Batu-batu yang menimpa kepala mereka. Pergi tengok. Maka bila mana Nabi Ayub sampai di tempat tengok anak-anak beliau yang jatuh tadi ditimpa dengan bangunan tadi, apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub ambil tanah letak atas kepala. Tabuk atas kepala beliau dan beliau mengatakan, ya laita ummi lam talidni. Alangkah baiknya kalau ibuku tidak melahirkan aku. Nabi Ayub kata, Nabi Ayub sangat sedih pada waktu itu sehingga menangis dengan sungguh-sungguh ketika melihat anak-anaknya terbunuh dengan keadaan demikian. Waktu ni iblis seronok. Dia kata, jayalah. Karena aku dah kata dia akan jaya. Waktu tu iblis terbang, naik untuk nak kononnya nak maklum kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbang di atas ni bukan makna Allah di atas no. Benda abang kata bodohnya iblis ni, abang dia kata dia kena naik ke atas baru dia kata Allah di atas aku. Iblis pun panggil macam tu lebih kurang. Dia panggil mazhab iblis dia. Jadi naik. Waktu tersebut apa yang berlaku? Nabi Ayub salam tersedak balik dan kemudian beliau bertaubat dengan ucapannya tadi, dan malaikat yang ada pada waktu tersebut terus kepada Allah Azza wa Jalla, dan kata Allah tidak bertempat dan memaklumkan bahawa Nabi Ayub telah bertaubat dengan ucapannya tersebut, dan ucapan taubat tu lebih cepat sampai daripada khabar iblis. Jadi maknanya iblis kalah juga dengan urusan tadi. Maka akhirnya dia minta pula yang ketiga, tolong bagi aku menguasai tubuhnya pula. Sallitni ala jasadi, maksudnya bukan menguasai tubuh Nabi Ayub. Karena Nabi-Nabi tidak boleh dikuasai oleh iblis. Maksudnya disakitkan tubuh Nabi Ayub. Maka akhirnya dikatakan ditumbuhkan pada tubuh Nabi Ayub dengan penyakit. Tapi Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah mengatakan bahawa dalam Tuhfatil Murid syarah kepada Jawharatut Tauhid, katanya kana bi Ayyuba minal bala kana bainal jildi wal azm. Sakit Nabi Ayub ni di antara kulit dengan tulang, bahagian dalam, bukan di zahir. Falam yakun munaffiran, dan penyakitnya tadi pula bukan penyakit yang boleh menyebabkan orang akan lari. Ada orang kata sampai tulang Nabi, daging-daging Nabi Ayub gugur habis semua. Tinggal lidah, hati dengan apa? Lidah, hati dengan otak. Katanya. Kalau kita ada jumpa orang macam tu, kita jadi apa? Manusia ke apa ni? Lidah ada, daging tak ada lah, luruh. Kemudian ada jantung, ada otak. Ini makhluk apa ni? Takkan Allah Ta'ala buat Nabi macam tu? Mustahil. Karena kita kalau mengaji tauhid, akan mengaji sifat para Nabi, mustahil para Nabi terkena penyakit munafir. Munafir maksudnya orang akan lari daripada Nabi tadi sebabkan kerana jijik pada Nabi, tak mustahil. Tengok tu tangan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah kepada kita, masyhara fil qissati min hikayatil munaffirah fahiya batilatun. Tu riwayat daripada Israiliyat, yang mana-mana riwayat yang kata Nabi Ayub terkena penyakit yang menyebabkan orang lari daripada Nabi Ayub sebabkan keadaan busuknya Nabi Ayub dan semua, itu semua riwayat batil, tidak betul. Yang betul Nabi Ayub hanya sakitnya dalaman sahaja, bukan luar. Luaran Nabi Ayub masih segak seperti Nabi Ayub biasa. Tamam, itu maksud dia. Tamam. Jadi bila mana terkena dengan penyakit tersebut, Nabi Allah Ayub alaihi salam bersabar dengan sakit tadi. Berapa tahun semua peristiwa tadi berlaku? Karqi mengatakan, Al-Karqi menyebutkan 18 tahun. 18 tahun ni buaya semua, bukan sikit. Jadi kita kalau terkena dengan ujian baru 1 tahun, 2 tahun, duit tak ada. Baru duit tak ada, bukan rumah runtuh. Duit tak ada. Tak payahlah duk kata kita lah paling terseksa pada waktu tu. Saya dizalimi, saya terseksa,
saya ni gini dan seumpamanya. Dah ingat balik dengan bala Ayub. Kamu lebih daripada Nabi Ayub? Kamu diuji itu lagi sakit daripada Nabi Ayub? Tak lebih apa pun. Sikit sangat dia dibandingkan dengan Sayyidina Ayub alaihi salam. Tamam. Jadi isteri Nabi Ayub yang tidak lari daripada Nabi Ayub namanya Rahmah. Dan beliaulah yang berkhidmat kepada Nabi Ayub alaihi salam, menjaga Nabi Ayub, membawanya dengan makanan. Tamam? Dan kemudian itu yang berlaku. Sebab tu kena bersabar seperti mana sabarnya kalau kata seorang suami bersabar dengan buruk akhlak isterinya, maka Allah Ta'ala akan anugerahkan pahalanya seperti pahala Nabi Ayub. Pahala Nabi Ayub ni maksudnya pahala besar sungguh ni. Tamam. Terakhir cerita, ada seorang lelaki datang bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, mengadu kepada Sayyidina Umar tentang buruk akhlak isterinya. Dia nak mengadu pada Sayyidina Umar lah. Bila sampai dekat pintu rumah Sayyidina Umar, duduk tengah tunggu nak jumpa Sayyidina Umar, sami'a imra'atahu tastatilu alaihi bilisaniha wa sakitun la yaruddu alaiha. Tiba-tiba dengar isteri Sayyidina Umar pun tengah duduk beletiak juga waktu tu dekat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar duduk dalam rumah, hak kawan ni main nak jumpa mengadu pasal bini dia pun kuat beletiak juga. Nak macam mana nak buat ni? Pergi jumpa duduk depan rumah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun duduk kena beletiak juga. Fansarafa, dia pun balik. Lagi tu kata, kalau macam ni hal Amirul Mukminin, dia kata macam mana dengan aku, dia kata tak ada apa. Sayyidina Umar pun kena beletiak, kalau aku ni pakai tak ada apa, kata dia. Tamam. Bila dia sebut macam tu, apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, diceritakan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu an panggil dia. Bila Sayyidina Umar panggil dia, Sayyidina Umar kata kepada dia, "Ma hajatu? Apa hajat kamu mai tadi? Kenapa kamu balik?" Kata dia, "Ya Amiral Mukminin, ji'tuka ashku ilaika khuluqa zaujati wastitalatiha alayya." Saya mai ni nak mengadu pasal isteri saya ni kuat beletiak. Popek. Kata macam-macam kat saya, nak mengadulah akhlak bini saya ni macam tu. Maka saya dengar isteri kamu pun macam tu juga tadi, pun beletiak juga. Maka sebab tu saya balik, kata dia. Maka kata Sayyidina Umar, kata aku dalam hati, idza kana hadha hala Amirul Mukminin fa kaifa hali? Kalau tu keadaan Amirul Mukminin, macam mana keadaan aku? Kata lagi teruk, dia kata. Maksudnya Sayyidina Amirul Mukminin pun kena. Sayyidina Umar pun kata kepada lelaki ni, "Ya akhi, wahai saudaraku, inni tamaltuha." Saya menanggung kesakitan tersebut li huquqin laha alayya. Kenapa? Karena ada hak yang telah dia lakukan kepada saya. Sabar. Sayyidina Umar kata apa? Yang pertama, innaha tabbaqatun li ta'ami. Isteri saya tadi ni, dia yang tukang masak dalam rumah saya. Dia masak kepada saya. Wa qabbazatun li khubzi, yang buat roti kepada saya. Qasalatun li thiyabi, basuh baju saya. Murdi'atun li waladi, bagi minum susu anak saya. Wa laysa dzalika biwajibin 'alaiha. Tu semua tak wajib kepada dia. Sayyidina Umar kata, wa yaskunu qalbi biha anil haram, dan dia yang menjaga hati saya daripada benda yang haram. Kalau saya perlukan dia, dia akan mengizinkan saya untuk bersama dengannya. Fa ana ihtamaltu halidzalik, maka saya bersabar kerana semua benda tadi hak dia buat tak wajib tu. Takkan kerana dia beletiak kamu nak marah. Maka kata Sayyidina Umar, fahtamilha ya akhi. Tanggunglah wahai saudaraku. Sekejap saja, kata Sayyidina Umar, fa innama hiya muddatun yasirah. Karena dia sak saja. Beletiak dia berapa jam? 24 jam. Sak saja. Hidup ni pendek, Sayyidina Umar kata. Nanti dia akan mati, kita pun akan mati. Masuk kalam Sayyidina Umar ni besar. Fa innaha muddatun yasirah ni benda besar. Maknanya masa kita pendek, dia pun masa pendek. Boleh jadi dia mati, nanti kamu akan rindu dengan suara dia. Dan kalau kamu mati, dia pun akan rindu kerana tak ada orang dia nak beletiak lah. Faham? Yang boleh dia sabak, yang boleh orang tadi sabak mendengar letiran dia. Jadi suami-suami kena bersabar. Nah, kalau bini kita kalau geram-geram sangat, keluar pergi minum kopi. Itu ya. Kalau boleh sabar lagi elok. Masya-Allah, tabarakallah. Ini ada cerita terakhir sebelum saya berhenti. Nah, ada seorang soleh, ada seorang ni pergi jumpa dengan seorang alim. Namanya apa ni, lupa nama dia apa tau. Ceritalah ni. Namanya Syekh Abi Du'aibis. Syekh Abi Du'aibis ni alim lah.
Maka ada seorang anak muda mai jumpa dengan Syekh ni, minta nak cari isteri kepada dia. Orang muda-muda ni lah mai jumpa dengan Syekh Abi Du'aibis. Dia kata, Syekh boleh tak tolong cari isteri dekat saya ni seorang. Isteri macam mana yang saya nak? Ni dia buat syair, dia tulis syair. Syair dia kata apa? Ba'atha mru'un li Abi Du'aibis marratan bi risalatin yubki wa yudhiku ma biha. Ada seorang lelaki menghantar surat kepada Syekh Abi Du'aibis. Surat ni kalau baca boleh menangiskan dan boleh menggelakkan orang. Fiha yaqulu, muda kata apa? Minka sabiyan hasna'a ma'rufan ladaikum asluha. Saya nak anak perempuan ataupun seorang wanita yang pertama cantik, yang kedua nasab dia bagus, wa adibatan, dan dia seorang adibah. Adibah maksudnya apa dia? Seorang yang bahasanya indah, maksudnya ni ahli dalam bahasa. Latifatan wa afifah, lemah lembut. Kemudian afifah, afifah pula jaga diri daripada zina, tak mau buat benda yang jahat-jahat. Walaha muhayyan jami'un kullal baha. Semua kecantikan ada pada wanita tersebut ni, budak lelaki ni nak. Qad ahrazat fil ilmi khaira syahadatin, dan budak ni pula mesti alim. Saya nak perempuan ni dia mesti alim, diakui keilmuannya. Wa 'alan nisa turran tafuqu bi fadliha. Dia akan mengalahkan semua wanita yang lain dengan ilmunya. Budak lelaki ni nak ni. Masya-Allah. Wa halimatan wa razinatan wa zakiyatan. Dia halimah, halim, lemah lembut, cerdik, bijak. Syahidal jami'u laha bi jaudati aqliha, dan semua orang mengaku dengan kecerdikan wanita ini. Ni budak perempuan, budak lelaki ni nak. Wa khafifatan, ni dengar ni Alif Najmi. Hak ni hang duk nak ni. Wa khafifatad dami, dan nak juga yang jenis tak apa nak pemarah, khafifatad dam. Lau masyat yauman lama sya'urat turabu bi thiqli wat'ati rijliha. Kalau dia berjalan, kaki dia orang tanah pun tak rasa dia pijak. Tu dia. Punya lemah lembutnya perempuan ni, sampai kalau dia pijak tanah, tanah pun tak sedar kata dia duduk atas aku. Punya sakan perempuan ni. Wa takunu aidan zata malin wafirin. Tapi perempuan ni pula syarat dia lagi. Saya nak perempuan tu dia mesti kaya. Dah lah tadi segak, lemah lembut, cerdik tak ada dah, nasab keturunan baik, jalan pun sampai bumi tak perasan, kaya pula. Oi, bukan senang nak cari ni. Lagi pada lagi, tu'tihi min ba'di zawaji li ba'liha, dan dia akan bagi pula segala harta tadi, semua dia bagi kat suami dia. Kalau dia wasiat, dia kata suami saya lah semua pemilik harta ni. Masya-Allah. Wa uridu minha an takuna muti'atan, dan saya nak dia orang yang taat. Amri fatatba'uni wa tahjura ahlaha. Dia kena taat perintah saya, dan dia akan tinggalkan keluarga dia. Dia tak akan balik kepada keluarga dia, dia akan duduk dengan saya saja. Saya nak perempuan macam tu. Wa uridu minha an tabush tarabhuban in ja'aha dhaifun wa taktuma sirraha. Dan kalau kata orang datang, dia akan menyambut tetamu dengan baik, tapi dia tak akan cerita rahsia suami dia kepada sesiapa pun yang ada. Fa ajabaha Syekhul Hakim. Maka Syekh Abi Du'aibis jawab, dia kata apa? Dengar jawapan Syekh ni. Dah anak muda ni mai jumpa dia, Syekh boleh tak tolong saya cari anak perempuan yang macam ni sifat tadi ni hak panjang tu. Syekh jawab apa? Hadza minal iskhafi fihi al-muntaha. Syekh kata apa? Lau kuntu aqdiru an ara ma tashtahi. Wahai muda, kalaulah aku boleh cari mana-mana anak tu, talaqtu umma Du'aibis wa aqadtuha. Dia kata, aku akan talak bini aku lah, aku ambil perempuan tu. Baik jadi bini aku. Daripada nak bagi ke hang buat apa? Hang nak hak segak, cerdik, kaya, lawa, semua ada kat perempuan tu. Lepas tu hang suruh aku cari bagi kat hang. Baik aku talak bini aku lah, aku ambil hak tu, dia kata. Jadi bini aku. Faham tak ni? Punya panjang syair tadi. Syair tu saya akan tulis nanti. Nah. Saya akan tulis. Hak ni dibaca jawapan Syekh Abi Du'aibis kepada anak muda yang tak sedar diri. Orang panggil. Puluh nak cari kat kemah-kemah. Nah. Lepas tu pergi suruh kita cari. Tapi suruh cari baik bagi kat kita. Kata Syekh kepada budak tadi. Faham Alif Najmi? Mai habaq ke contoh lah nak Syekh tolong cari kat saya seorang perempuan hak tegak, putih, tinggi. Lepas tu dia lagi tak ada dah, semua ada. Jawapan saya macam Syekh Abu Du'aibis tu lah. Tapi saya tak talak bini saya. Hak tu aja. Yang tu beza sikit lah.
Sikit tu saya takkan talak pertama tu. Boleh? Ni orang panggil tarik tali dia lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekat tu dulu, insya-Allah kita jumpa pada minggu akan datang. Dan kita mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah dalam bicara. InsyaAllah. Jadi jangan balik dulu sebelum makan. Makan dulu, baru balik. Sila.